A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجل جهل عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Suara je lah ha? Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa anil istimna'i wa anil istiqaati wa an wusuli 'ainin ila ma yusamma jawfan kabatini udhunin aw ihlilin min manfadhin maftuh fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masam wala ta'mil kuhli bihalqihi wala yuftiru idza fa'ala dhalika nasiyan aw jahilan aw mukraha. Baik, sambung. Kita berhenti pada kata musannif rahimahullah wa anil istimna'i. Dia berkait dengan belakang lagi lah. Syarat sah puasa juga kata musannif. Kita tengok belakang sikit. Wa syartu sihhati saumi aidan. Syarat sah puasa juga adalah al-imsaku anil jima'i amdan. Menahan diri daripada jima'. Menahan diri daripada melakukan jima' secara sengaja. Lepas tu sambung wa anil istimna'i, dan menahan diri daripada mengeluarkan mani, daripada menuntut keluar mani. Bahasa kita hari ini onani. Jadi wal imsak dalam syarah, wal imsak anil istimna'i. Apa dia istimna'? Wa huwa talabu khurujil mani bi ghairi jima'in. Jima' satu perkara yang membatalkan puasa. Istimna' pun satu perkara yang membatalkan puasa. Maksud istimna' apa? Iaitu menuntut keluar mani dengan ketiadaan jima'. Maksudnya tuntut keluar mani tanpa jima' lah. Tapi nak syarat batal puasa, mestilah keluar mani. Wa khurujuhu bil fi'li. Kalau setengah kitab dia ada kaitkan. Maknanya talabu khurujil mani bi ghairi jima' wa khurujuhu bil fi'li, dan keluarnya mani itu dan keluar betul mani itu. Kalau sekadar dia buat onani tapi air mani tak keluar, puasa dia tak batal lagi. Ataupun dia onani rasa air mani nak keluar tapi tak keluar lagi. Tak keluar air mani dia kepada zahir, tak sampai pun keluar lagi, masih lagi berada pada batang zakar dia, kita kata. Dia duduk masih dekat saluran tu, nak keluar dia tahan. Itu pun tak batal. Selagi mana tak keluar sampai ke had zahir, selagi itulah mani dia punya puasa tak batal. Cuma ni dia terangkan mana istimna'. Istimna' tu adalah menuntut keluar mani. Dengan bukan dengan cara jima'. Bukan dengan jima'. Tapi ada syarat dah, bi syartil ilmi, dengan syarat ilmu. Dia tahu kata istimna' itu membatalkan puasa. Wa ta'ammudi, dan sengaja. Wal ikhtiyar, dan dengan pilihan hati dia, bukan dengan paksaan. Kalau dia tak tahu, dia baru masuk Islam contohnya, jadi dia ingat dia pun tak tahu hukum onani itu haram. Dia ingat onani dengan tangan sendiri itu halal, kan, dia duk buat selalu dah. Lepas tu bila dia dia masuk Islam, dia ingat benda tu boleh. Jadi dia pun buat. Jadi itu dimaafkan dah, maknanya puasa dia tak batal. Wa ta'ammudi wal ikhtiyar.
Dan syarat juga ta'ammud, dia sengaja, dan juga ikhtiyar dengan pilihan dia, bukannya apa ni mukrah, bukannya dipaksa. Bukannya dipaksa. Kalau dah dia dipaksa, kawan-kawan dia pegang dia. Kawan-kawan pegang dia, lepas tu buka seluar dia, lepas tu dia buatlah macam-macam, jadi bagi nak pergi keluar mani. Lepas tu keluar mani, kan? Jadi dia punya puasa tu tak batal. Sawa'un akana al-istimna'u muharraman, sama saja onani tersebut, mengeluarkan mani itu muharraman, dengan cara yang diharamkan, kan? Sama saja istimna' tu istimna' yang haram, onani yang haram. Macam mana onani yang haram? Ka ikhrajihi biyadihi, seperti mengeluarkan mani dengan tangan dia. Jadi keluarkan mani dengan tangan sendiri, hukum dia haram. Au ghairu muharramin, ataupun istimna' yang istimna' iaitu onani yang tidak diharamkan. Seperti onani yang tak diharamkan. Macam mana? Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, seperti mengeluarkannya dengan tangan isteri dia. Jadi kalau dia mengeluarkan mani dengan tangan isteri dia, itu tak haram. Hukum dia tak haram. Tapi bulan puasa dia jadi haram. Haram tu sebab dia membatalkan puasa lah. Tapi asal dia tak haram. Tapi bila masuk bulan puasa, maka perbuatan tu tidak boleh dilakukan sebab membawa kepada batal puasa. Tapi kalau selain bulan puasa, halal. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa anil istiqaati. Yang ketiga, dia menahan diri daripada muntah. Daripada muntah, maksud istiqaah ni sengaja muntah, kan? Fi'il wa misalnya sulasi sulasi mazid yang tambah 3 huruf, dan huruf tambahan tu hamzah, sin dan juga ta. Hamzah wasal, sin dan juga ta tu, kan? Biasanya dengan mana? Talab. Biasanya dengan mana? Talab. Kalau istaghfara yastaghfiru, dengan mana? Talabu al-istighfar. Menuntut talabul maghfirah, dengan mana? Menuntut keampunan. Kalau sini istamna, dia punya masdar istimna, dengan mana? Menuntut keluar mani. Lepas tu istiqaah pula, dengan makna menuntut keluar muntah. Menuntut keluar muntah. Jadi al-imsak anil istiqaati wahya talabu khurujil mani. Istiqaah tu apa? Wahya ay al-istiqaah tu adalah talabu khurujil mani, menuntut keluar mani pula dah. Untuk keluar muntah. Ma'a khurujil qai'i bil fi'li, serta keluar muntah tu bil fi'li, keluar sungguh. Yang ni dia kaitkan. Istimna' tadi dia tak kaitkan. Jadi semata-mata istimna', semata-mata onani tak batal, kan? Semata-mata onani tak batal. Tapi onani serta keluar mani, itu yang batal. Buat Iqbal, ada apa? Allah Akbar. Okey. Fayabtulu saumu man istaqa'a. Istaqa'a fi'il dah, yastaqi'u istiqa'atan. Maksudnya talab khurujil qaid. Maka batal puasa orang yang meminta keluar muntah. Sengaja muntah lah. Aliman, amidan, mukhtaran. Dalam keadaan dia tu tahu kata dengan syarat, dalam keadaan dia tu tahu kata haram, lepas tu amidan, sengaja, kan, bukan terlupa, mukhtaran, lepas tu dengan
pilihan dia, bukan dengan paksaan. Kot kalau ada orang pegang dia, lepas tu orang cucuk, masukkan jari jari dia dalam mulut kita sampai kita termuntah, itu bukan kita punya pilihan. Wa in tayaqqana annahu lam ya'ud ila jawfihi syai'un minal qai'i ba'da istiqa'ah. Ni nak rayah lagi kata batai tu. Dia kata walaupun jika dia yakin tidak ada sesuatu, tidak kembali kepada jauf dia, sini dalam perut dia lah, ke dalam rongga dia ni, tidak kembali ke dalam rongga dia sesuatu pun daripada muntah selepas dia sengaja muntah ba'dal istiqa'ah. Walaupun tidak ada, kalau orang kata, ada yang kata batai tu sebab apa? Sebab bila kita muntah biasanya akan jatuh balik, kan? Ada lebihan muntah tu, dia akan masuk balik dalam badan. Jadi apa ni yang muktamadnya bukan disebabkan masuk balik tu, perbuatan sengaja muntah itu dan keluar muntah itu membatalkan solat. Ini sini. Ya. Dua. Sebab apa dia cakap macam tu? Ya Iqbal, ada soalan ke? Macam mana? Batas solat. Anak sebut batas solat? Oh, silap. Batas puasa. Kalau sebut batas solat tu, silap tu sabukul kalam. Dia campur dia, kepala otak dia fikir macam-macam. Okey. Wa in tayaqqana, dan kita kata jika dia yakin tidak kembali kepada rongga dia sesuatu daripada muntah selepas dia sengaja muntah tu. Sebab apa dia cakap macam tu? Sampai dia royah kata macam tu walaupun dia yakin tak ada apa sesuatu yang kembali baliklah dalam perut dia. Li'anna listiqa'ata mufattiratun bi nafsiha. Kerana istiqa'ah sengaja muntah itu sendiri yang membatalkan puasa. Bukan disebabkan jatuh kembali balik sesuatu. Baki-baki muntah tu dalam badan kita balik, bukan sebab tu, tapi diri sengaja muntah dengan syarat keluar muntah tu keluar betul, itu sendiri membatalkan puasa. Itu yang muktamad lah. Sebab ulama buat tasawur macam mana kalau dia muntah, macam mana rupa orang muntah tak ada sesuatu pun kembali balik dalam perut dia. So, dia buat tasawurnya orang tu kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Lepas tu muntah. Kan? Lepas tu muntah. Dia muntah, lepas tu tak ada sesuatu lah yang keluar, yang masuk balik. Sebab memang semua turun ke bawah. Turun pergi ke mulut dia. Walaupun macam tu, ulama kata batal puasa dia sebab diri istiqa'ah itu membatalkan puasa. Bi khilafi man zara'ahul qai'. Bi khilafi man zara'ahul qai'u. Bersalahan orang yang orang kata apa? Dikuasai oleh muntah. Maksudnya dikuasai oleh muntah kat sini, zara'ahul qai' maksudnya ghalabahul qai'. Maksudnya dia tak tahan lah, dia tak sengaja muntah. Muntah tu, rasa nak muntah tu menguasai diri dia. Dia tak boleh nak tahan sehingga kan terkeluar juga apa yang ada di dalam. Itu maksud man zara'ahul qai'. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai' fala qada'a alaihi. Siapa yang menguasai akan dirinya oleh muntah, maksudnya dia muntah tak sengaja, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' ke atasnya. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang sengaja muntah,
fa alaihil qada, maka wajib ke atasnya qada. Okey. Allahu akbar. Kemudian sikit lagi, wal imsak an wusuli ainin, dan menahan diri daripada sampainya ain, ila ma yusamma jaufan. Dalam matan dia kata menahan diri daripada sampainya ain kepada apa kawasan yang dinamakan sebagai jauf. Kawasan yang dinamakan sebagai jauf. Di sini perlu kita tahu apa makna ain, kan? Sebab dia kata wusul ain. Maksud ain kat sini kullu ma lahu jirmun. Setiap sesuatu yang ada jirim dinamakan sebagai ain. Walaupun jirim tersebut sedikit. Sebab tu dalam syarah dia kata wa in qallat. Dan jika sedikit sekalipun. Tu nak baca macam mana tu? Kasim simah. Ada salah apa betul ya? Tengok kamus. Apa biji ni apa? Nama apa? Bahasa Melayu dia? Sim. Minyak sim tu minyak apa? Lupa dah, tak duduk Sudan. Minyak bijan lah. Ni bikin biji dia lah. Satu biji. Betul. Mungkin dia punya biji dia tu, kan? Walaupun satu kecil, kita telan tak batal. Kita telan dengan sengaja, batal. Walaupun jirim tu kecil. Wa illam tu'kal adatan, walau dan jika tidak dimakan sekalipun ain tersebut pada adat. Ka hasatin, seperti batu, anak batu orang tak makan, kan? Kacau orang tak makan, kan? Masuk dalam apa dulu cerita apa, jenis world record ke apa tak, makan kacau apa semua tu, kan? Orang kulu min thayyibati ma razaqnakum, boleh makan kacau. Itu bukan minat thayyibat. Jadi dia makan kacau. Jadi kacau pada adatnya memang kita tak makan lah, kan? Jadi dia makan kacau, batal juga. Walaupun benda yang masuk tu tidak dimakan pada adat. Kahasatin. Ila ma yusamma jaufan, kepada apa yang dinamakan jauf. Apa dia jauf? Kullu faraghin dakhil al-badan dinamakan jauf. Kullu faraghin dakhil al-badan dinamakan jauf. Ataupun panjang sikit, kullu ma huwa faraghun dakhil al-badan wa in imtala'a bi ghairihi. Apa dia? Setiap ruang, bahasa Melayu dia. Setiap ruang yang ada di dalam badan, kan, walaupun ruang tersebut dipenuhi dengan benda lain. Ulama sebut apa? Kalau orang tu tikam diri dia, kalau dia tikam diri dia kat perut dia, batal tak puasa dia? Batal puasa dia, kan? Batal puasa. Sebab apa? Sebab perut ni, batnun ni faragh. Faham tak? Walaupun dia tu dipenuhi dengan makanan. Perut kita penuh dengan makanan ni. Dia asal dia faragh. Dan dipenuhi dengan makanan. Jadi bila kita cucuk, orang tu tikam diri dia, puasa dia batal. Macam tu juga kita punya kepala, tengkorak kepala ni, dalam dia kosong tak? Ada otak, kan? Ada otak. Tapi kalau otak tu kita angkat,
Ada tak otak? Kosong lah. Faham tak? Jadi tengkorak kepala ni, orang panggil apa? Jumjumah. Dia faragh. Dalam dia asal faragh. Tapi dipenuhi dengan benda lain. Dipenuhi dengan otak. Jadi sebab tu kalau apa ni dalam kitab-kitab selalu sebut kan, maknanya kalau lah dia punya kepala dia luka, katalah kepala dia terbelah ke, lepas tu dia masukkan ubat sampai dalam batai puasa dia. Batai puasa dia. Sebab dia masuk dalam jauf. Masuk dalam jauf. Kalau apa ni masuk apa ni ain dalam jauf. Adapun kita punya paha, laham dia bukan jauf. Sebab tu kalau orang tu cucuk apa ni jiri dia cucuk dengan pisau ke apa-apa benda tajam masuk dalam dia punya paha ke, dalam dia punya lengan ke, yang ni tak ada jauf. Berbeza dengan perut. Perut kita kan, dia dikira jauf. Lepas tu adakah disyaratkan jauf tu dia itu ada kekuatan mengubah makanan ataupun ubat. Dia ada tindak balas, dia syarat dia ada tindak balas, dia boleh mengubah makanan ataupun ubat. Kan kalau kita makan makanan kan ada apa ni, perut kita ni akan dihadam makanan tu lah. Kan jadi dia mengubah makanan tu. Kan apa ni dia akan hadam makanan tu. Ada yang jadi taik dan jadi macam-macam lah kan. Tu tanya hak ahli tip. Okey. Ubat pun sama juga. Jadi adakah disyaratkan jauh tu dia mesti ada kekuatan tersebut. Dia ada fungsi tersebut. Tak syarat pun. Sebab tu masuk dalam kepala ni pun kan dia tak ada hadam makanan pun. Kan dalam tengkorak kepala. Tapi batal juga puasa. Wala yushtaratu fil jauf, tidak disyaratkan pada jauf itu an yakuna fihi quwwatun, bahawa ada padanya quwwah tuhilul ghidha wad dawa. Dia ada kuah, ada kekuatan untuk mengubah makanan dan juga ubat. Tak syarat pun. Tak syarat. Kabatini udhunin, seperti batin telinga. Au anfin, ataupun batin hidung. Jadi fahamnya ada zahir, ada batin. Jadi kalau masih di had zahir, maka tidak membatalkan puasa. Au ihlilin, ataupun ihlil bikasril hamzah. Ihlil nak baca dia hamzah tu bagi bawah, bikasril hamzah. Apa dia? Makhrajul baul minaz zakar, tempat keluar ayak kencing daripada zakar. Wa makhrajul laban minas sadji, dan makhraj laban, tempat keluar susu daripada tek lah. Ini pun sama juga jauf. Faraj, jauf tak dalam? Faraj perempuan jauf tak? Jauf juga. Sebab tu masuk sesuatu batai. Zakar kita, dia punya tempat makhrajul baul tu, jauf tak? Jauf juga. Kan? Sebab tu ada misalnya ada orang boleh keluar ayak tu. Sebab tu masuk tu pun membatalkan puasa. Keluar tak batal, masuk batal. Dan yang keluar ni yang batal haid nifas. Selain tu tak batal lah. Kalau keluar, yang batal masuk. Kemudian dia kata lagi wala budda fil iftar an tasilal ainu ilal jauf, dan tidak pada membatalkan puasa tu bahwasanya sampai ain benda tu kepada jauf, pada rongga. Pada rongga yang rongga min manfadin maftuh, daripada bahasa Melayu dia ana duk terjemah dulu. Min manfadin maftuh, daripada manfaz
laluan apa dia? Ha? Manfas apa dia? Terjemah apa? Lubang yang terbuka, rongga yang terbuka. Baik. Wala budda fil iftar an tasil al ainu ila al jawfi min manfadin maftuh, daripada manfas, daripada lubang lah, lubang yang terbuka ataupun rongga yang terbuka dah kita panggil. Tapi jauh nak terjemah rongga juga, nak bagi beza sikit. Tak apalah. Min manfadin maftuh, daripada lubang yang terbuka. Adapun kalau lubang tu bukan lubang yang terbuka, bukannya yang maftuh, itu tidak membatalkan puasa. Contoh dia apa? Saya sebut kat depan. Fala yadurru wusulu duhnin ilal jawfi bitasharrubil masam. Jadi nak apa ni, nak tafriq daripada situ, maka tidak membatalkan sampainya minyak kepada jawf. Tidak membatalkan sampainya minyak kepada jawf, apa ni, dalam apa ni, rongga ataupun ruang dalam ni, bitasharrubil masam, dengan sebab meresap ayak apa ni pada liang roma. Kan, jadi kita mandi kan, apa ni, ayak-ayak yang kita gunakan mandi itu kan dia meresap melalui liang roma kita. Jadi yang tu tidak membatalkan puasa, sebab dia bukan sampai masuk daripada manfas lubang yang terbuka. Wala ta'mil kuhli bihalqihi, dan tidak batal juga rasa celak di halqum dia. Kan dia pakai halqum kat mata, pakai celak kat mata. Dia pakai celak kat mata, dia rasa dekat tengkok dia ni, kat halqum dia. Tak batal puasa juga. Sebab apa? Bukannya daripada manfas yang maftuh. Mata tidak dikira sebagai manfas yang maftuh. Wala ta'mil kuhli bihalqi, dan tidak juga apa ni, tak mudarat juga rasa celak di halqum dia disebabkan dia bercelak. Li'annahu lam yasilid duhnu wal kuhlu ilal jawf min manfadin maftuh, kerana tidak sampai minyak dan kuhul, apa ni, celak itu kepada jawf daripada lubang yang terbuka. Lepas tu rokok batal puasa tak? Dia apa pun dah tahu kan, rokok batal puasa. Sebab apa batal puasa? Sebab ada ain. Sebab ada ain masuk. Jadi ulama apa ni, dalam Fathul Mu'in kalau tak salah, dia sebut Ibnu Ziyad ke Ziyad nama ulama tu. Asal dia fatwakan tak batal puasa. Kan? Lepas tu dia tukar fatwa dia. Bila dia tengok anak murid dia kalau tak salah, dia bawa bekas itulah, bekas apa ni asap shisha lah kot kan. Jadi dia tunjukkan apa ni, bekas apa ni, hitam-hitam. Hitam-hitam yang apa ni, terlahir disebabkan asap apa ni, rokok tu ataupun shisha tu. Ini menunjukkan ada ain. Jadi bila dia tengok yang tu, dia tukar fatwa, dia kata dukhan membatalkan puasa. Dia haram satu, lepas tu batal puasa satu. Wala yuftiru idza fa'ala dhalika ay al-jima'a wa ma ba'dahu nasiyan lisaum. Kata musannif lagi, dan tidak batal puasa dia apabila dia melakukan yang demikian itu. Demikian tu apa dia? Jadi dia tolong syarah. Dalam syarah disebut al-jima'a, iaitu jima'. Kan? Zalika ay zalikal jima' wa ma ba'dahu, apa yang selepas jima'. Istimna, istiqa'ah, semua tu.
Jadi tak batal apabila dia buat, dia berjima ataupun dia onani ataupun dia sengaja muntah dalam keadaan dia terlupa. Nasiyan lisaum, dia terlupa akan puasa. Dia lupa yang dia tengah puasa. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang terlupa sedangkan dia sedang puasa, fa akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, falyutimma shauma, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, hanya saja Allah Taala telah bagi dia makan dan bagi dia minum. Itu rezeki lah kan, rezeki. Itu kadang-kadang kita ni bulan puasa terlupa sok kan, duk angan-angan kan, laitani ansa duk angan-angan, lupa, terlupa boleh makan, tapi tak lupa. Au jahilan, sambung lagi, ataupun dia buat yang demikian itu, jima' dan seterusnya itu, dia buat dalam keadaan jahil. Bi anna dzalika muftirun, bahwasanya yang demikian itu membatalkan puasa. Ni kita sebut dah tadi, dia buat dalam keadaan jahil kan. Tapi jahil yang diuzurkan lah. Wal muradu bil jahili huna, ni nak sebut jahil mana ni, siapa jahil yang diuzurkan. Wal muradu bil jahili huna, yang dimaksudkan dengan orang yang jahil di sini, al jahilul ma'dzuru bi jahli, orang yang jahil yang diuzurkan dengan sebab jahilnya itu. Siapa dia ni? Wa huwa man qaruba ahduhu bil Islam, orang yang dekat waktunya dengan Islam, itu dia baru masuk Islam. Masa dia dengan Islam tu dekat, baru lagi dia baru masuk Islam. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama bihaitsu la yastati'un naqlata ilaihim, ataupun dia tinggal atau membesar di di tempat yang kita kata di perkampungan atau yang jauh daripada ulama, sekira-kira dia tidak mampu untuk berpindah kepada para ulama tersebut. Ada kesukaran lah, ada masyaqqah. Mereka ni yang dimaafkan. Au mukrahan alal akli masalan, ataupun dalam keadaan dia buat tu dalam keadaan dia terpaksa. Dalam keadaan dia terpaksa. Mau buat jima' tu lah. Kadang terpaksa tu susah sikit lah nak. Allah Alam, boleh ke tak boleh kan? Dia agak sukar lah. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Oh Alam. Sebab dia biasanya idza kana zakal la yantasib, dia tak boleh nak apa, tak boleh nak masuk lah kan. Tapi Allah Alam, ada dah nama pun paksa kan, dia buka dan dia tarik orang tu punya dan dia masukkan. Dia nak tasawur je lah kan. Jadi apa boleh tasawur macam-macam lagi, silalah kan. Boleh tanya Iqbal. Boleh jadi. Payah juga sebenarnya. Kecuali kalau dia tidak. Sebab ada berlaku apa dekat mana tahu tu, baca keratan akhbar dekat negara Afrika lah. Selalunya kita duk tengok laki rogol perempuan. Depa yang colek perempuan, lepas tu buat hubungan dengan perempuan lah. Tapi yang ni terbalik. Perempuan yang colek laki. Tapi dia bagi ubat lah sebelum tu. Dia bagi ubat. Mungkin laki tu tidak, tapi dalam keadaan laki tu tidak, dia punya alat dia naik kan. Jadi dia ambil kesempatan kat situ lah.
Wallahu alam. Mungkin kat faedah-faedah kat faham berlaku. Wallahu alam. Wallahu alam. Sampai situ je. Wa yuftiru bi khurujil mani, kita berhenti situ. Wallahu alam. Mana yang nak tersilap sebut tu perbetulkan baliklah. Wallahu taala a'lam.